Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi dan salam mesra untuk semua penonton yang dihormati sekalian. Ya Allah, jadikanlah kesyukuran sebagai muzik di hati kami, senyuman mesra penuh keikhlasan sebagai penghias diri, agar perjalanan hidup yang kami tempuhi yang penuh onak dan duri dapat kami tempuhi dengan ketabahan diiringi hati yang suci. Sederap kaki melangkah, berlari mencari kehidupan hakiki, menuju kejayaan dan kecemerlangan organisasi yang kau redai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini kita dapat bersama-sama bersiaran secara langsung dalam program perkongsian ilmu anjuran Institut Pendidikan Guru Malaysia. Bagi pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian puan-puan, para penonton yang dihormati sekalian kerana sudi mengikuti program ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang bekerja di balik tabir sebagai kru penerbitan kita pada hari ini ya, di bawah kepimpinan Timbalan Rektor yang berusaha Dr. Yazid bin Abdul Manaf. Saya Dr. Norsita binti Ali dari Pusat Perancangan Penyelidikan dan Inovasi Institut Pendidikan Guru Malaysia bertindak sebagai moderator selama 1 jam kita bersiaran secara langsung ini. Baiklah, para penonton yang dihormati sekalian, bersama-sama saya ketika ini nun jauh di utara ya, nun jauh di utara di Pulau Pinang. Panel jemputan yang tidak perlu diperkenalkan lagi dalam kalangan warga Institut Pendidikan Guru, terutamanya dalam kalangan warga IPG Kampus Datuk Razali Ismail Terengganu dan juga IPG Kampus Pulau Pinang. Beliau yang saya maksudkan adalah Tuan Pengarah yang berusaha Dr. Azman bin Yusof, anak kelahiran Pahang tetapi menetap di Sungai Petani Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang Dr. Azman. Waalaikumsalam Dr. Nashita, terima kasih. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah. Alhamdulillah, macam biasa saja. Okay, Alhamdulillah, syukur ya Doktor sihat ya. Hari ini kita dah 11 Jun bersamaan dengan 30 Syawal Doktor. 30 Syawal, hari terakhir penghujung Syawal kita hari ini ya. Di kesempatan ini saya, Doktor dah boleh tunjuk muka kot. Doktor buka kamera Doktor. Dah buka dah. Alhamdulillah, inilah dia Tuan Pengarah yang kita undang khas dari Pulau Pinang, iaitu Dr. Azman bin Yusof ya. Okey, di penghujung Syawal ini ya Doktor ya, saya mengambil kesempatan lah mengucapkan selamat Hari Raya last hari ni. Maaf zahir dan batin kepada Doktor sendiri dan juga seluruh penonton yang mengikuti siaran kita pada pagi ini Doktor ya. Para penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita meneruskan bual bicara ini, molek rasanya untuk kita berkenal-kenalan dulu dengan panel jemputan kita ini. Berkelulusan dalam bidang fizik dan sains yang berusaha Dr. Azman berpengalaman luas dalam bidang pendidikan dan juga kepimpinan. Sepanjang berkhidmat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia sejak tahun 1995, bermula dengan guru biasa, Dr. Azman berpengalaman luas dalam bidang akademik dan juga pengurusan. Beliau juga berpengalaman luas dalam bidang penyelidikan dan inovasi serta penulisan ilmiah. Tidak hairanlah ya kalau kita lihat ya bila saya tengok doktor punya biodata itu memang banyak kajian dalam bidang yang beliau minati iaitu bidang fizik. Ini amat sesuai dengan kelulusan yang diperolehi bermula dengan ijazah sarjana muda diikuti dengan ijazah sarjana, seterusnya di peringkat ijazah doktor falsafah, semuanya dalam sains, terutamanya pengkhususan dalam fizik ya doktor. Memang orang fizik kita punya tokoh kita hari ini.
Selain itu, pelbagai kejayaan telah diraih sepanjang kerjaya beliau, di mana Dr. Azman telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang sebanyak 3 kali. Dr. Azman juga bertuah kerana diberi peluang sebagai penerima hadiah cuti belajar bergaji penuh untuk mengikuti Friendship Program for 21st Century di Jepun, anjuran Jabatan Perkhidmatan Awam dan Japan International Cooperation Agency pada tahun 2004. Seterusnya, ketokohan Dr. Azman sebagai pemimpin makin terselah sehingga diberi tanggungjawab yang besar, iaitu menjawat jawatan penting menjadi orang nombor 2 di IPG Kampus Sultan Halim Kedah sebagai timbalan pengarah ketika usia yang masih muda doktor iaitu ketika usia 44 tahun, dah menjadi timbalan pengarah pada tahun 2015. Seterusnya, Dr. Azman dilantik sebagai pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail Terengganu pada tahun 2018. Setelah merantau dah penat merantau di negeri orang selama hampir 3 tahun. Di pantai timur, Tuan Pengarah ini telah pulang semula ke utara sebagai pengarah IPG Kampus Pulau Pinang. Masih baru doktor iaitu mulai 25 Mei 2021, tak sampai sebulan lagi. Para penonton yang dihormati sekalian, kita amat bertuah kerana hari ini kita sama-sama akan mengikuti perkongsian ilmu yang akan disampaikan oleh panel kita ini yang akan mengupas tajuk memacu kecemerlangan organisasi model trilogi HSP. Tajuk yang cukup menarik dan mungkin para penonton, saya sendiri juga tak sabar-sabar nak mendengar apa yang dimaksudkan dengan model trilogi HSP ni. Kita tunggukan Baik, Dr. Azman dan para penonton yang dihormati sekalian, bila kita bercakap tentang kecemerlangan, khususnya kecemerlangan sesebuah organisasi, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kecemerlangan ini. Namun begitu, ramai pengurus dan penyelidik dalam bidang kepimpinan dan pengurusan cenderung untuk melihat kepimpinan sebagai penyumbang utama atau penyebab langsung kepada pencapaian sesebuah organisasi. Baik, sebagai seorang pemimpin perlu dapat menangani perubahan-perubahan yang berlaku secepat dengan pantas, terutama dalam situasi kita sekarang ini dengan pandemik COVID-19, dengan perubahan penggunaan teknologi yang begitu cepat berubah Jadi pemimpin yang dapat menangani perubahan-perubahan ini pasti insya-Allah akan dapat menerajui organisasinya ke arah kecemerlangan. Kita dah pergi ke soalan ni doktor soalan saya yang pertama doktor, tanpa kita melengahkan masa, saya persilakanlah mohon Yang Berusaha Dr. Azman untuk kupas atau terangkan apakah yang dimaksudkan dengan konsep kecemerlangan organisasi pada pandangan doktor. Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih kepada Dr. Noshita, moderator kita pada pagi ini. Syukur alhamdulillah kerana kita dapat bersua secara maya walaupun dalam keadaan kita masing-masing untuk membantu negara mengawal penularan COVID-19. Baik, jadi yang pertama sekali Dr. Noshita, saya nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Rektor dan juga timbalan-timbalan rektor dan khususnya kepada Dr. Yazid, timbalan rektor PPL, IPGM, semua pengarah dan juga penonton yang sedang mengikuti program kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi di samping itu Dr. Noshita, saya nak ucapkan tahniah juga kepada IPGM kerana saya berjaya mengadakan program ini yang saya rasa sangat baik untuk kita sebenarnya berkongsi pandangan dan juga pengalaman masing-masing. Ramai di luar sana pengarah dan juga timbalan pengarah yang mempunyai pengalaman-pengalaman yang hebat dan ini merupakan satu platform yang sangat sesuai untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Jadi atas sebab itu tahniah kepada timbalan rektor PPL Dr. Yazid kerana dapat mengadakan program yang sebegini.
Baik, jadi tuan-tuan dan puan berbalik kepada apa yang ditanya oleh Dato' Nashita tadilah, bertanya kepada saya apa yang saya maksudkan dengan kecemerlangan organisasi. Jadi saya nak bawa kecemerlangan organisasi itu, organisasi yang cemerlang itu dari sudut pandangan saya berdasarkan kepada pengalaman. Sebenarnya pengalaman-pengalaman pengurusan yang diceritakan oleh Dr. Nashita tadi itu. Jadi kalau kita lihatlah, kalau saya nak bahagikan pengalaman saya ni Dr. Nashita, saya bahagikan dia kepada 3 bahagian yang berbeza lah. Yang pertama sekali pengalaman saya sebagai pensyarah dan juga sebagai ketua jabatan di IPG Kampus Sultan Abdul Halim dan juga sebagai timbalan pengarah di IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Jadi di situ kalau saya lihat pengalaman saya semasa menguruskan, membantu Tuan Haji Hashim bin Azman, salah seorang mentor saya yang hebat, yang memberi tunjuk ajar yang cukup banyak kepada saya bagaimana agaknya kita dapat menguruskan sesuatu organisasi itu dengan baik dan berkesan. Jadi itu pengalaman semasa saya menjadi timbalan dan saya merasakan bahawa saya ingat lagi kata-kata Tuan Haji Hashim, mengurus itu sebenarnya satu seni di mana kita mengurus manusia itu sebenarnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian saya diberi peluang oleh yang berbahagia Dr. Rektor untuk menguruskan satu organisasi di IPG di bahagian timur sana, iaitu IPG Kampus Datuk Razali Ismail pada tahun 2018. Jadi alhamdulillah pada masa berkenaan inilah peluang untuk saya menguruskan sesuatu organisasi itu secara hands on dan juga mengikut paradam yang ada di dalam pemikiran saya. Jadi syukur alhamdulillah juga saya melihat bahawa semasa saya mengurus IPG berkenaan dan kami sebenarnya dalam kalangan pengarah, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada mantan pengarah dan juga presiden majlis pengarah pada masa itu, iaitu Tuan Haji Khalid, Datuk Haji Khalid bin Ahmad yang juga merupakan mantan pengarah Pulau Pinang. Kebetulannya saya sekarang ni juga menjadi pengarah di Pulau Pinang. Jadi dalam perbincangan tersebut sebenarnya semasa kami bermesyuarat di IPGM, biasalah bila waktu petang kadang-kadang kita mengetir di kedai mamak di sebelah Sabak sana, dan saya mengambil peluang itu untuk berbincang dan juga mendapatkan pandangan dan juga berkongsi pengetahuan yang ada pada Datuk Haji Khalid berkaitan bagaimana agaknya saya nak menguruskan organisasi itu dengan cemerlang. Saya ingat lagi kata-kata Datuk Haji Khalid, katanya cari satu buku, baca buku berkenaan, dan saya cari buku tersebut dan saya baca buku tersebut untuk membantu saya mengurus IPG ini dengan lebih baik pada pandangan saya lah. Jadi buku itu sebenarnya dia mengisahkan bagaimana seorang pengurus muda sebenarnya mencari-cari apakah satu model kepimpinan, model pengurusan yang menepati dengan jiwa dia, yang menepati dengan pemikiran dia, yang menepati dengan apa yang dibayangkan kepada sesebuah organisasi itu akan menjadi. Jadi di sini dilihat banyaklah tempat-tempat yang telah dipergi oleh pengurus berkenaan untuk mencari model-model pengurusan yang diyakini boleh memberi input kepada dia untuk menguruskan sesuatu organisasi dengan baik. Cari, kemudian tak berjumpa. Ada yang organisasi itu diurus dengan baik, mempunyai produktiviti yang sangat hebat, cemerlang dari segi pencapaian, tetapi dari sudut pembangunan sumber manusianya berlaku stres, kerja tidak seronok dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga ada juga tempat-tempat lain yang dia pergi mempunyai satu suasana kerja yang sangat seronok, sangat baik. Pekerja-pekerja yang ada di dalam organisasi itu rasa dihargai dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama produktiviti sasaran yang disasarkan oleh organisasi tidak tercapai. Jadi adakah itu yang kita nak? Adakah itu yang kita boleh tafsirkan sebagai cemerlang? Adakah menghasilkan produktiviti yang hebat, yang tinggi, mencapai sasaran keberhasilan yang baik, tetapi dalam masa yang sama pembangunan sumber manusianya agak longgar dan tidak menunjukkan kepuasan dan juga keseronokan bekerja. Dalam masa yang sama, adakah keseronokan bekerja itu sangat bagus tetapi diabaikan pula aspek-aspek yang berkaitan dengan pencapaian sasarannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Nashita
saya melihat bahawa dua perkara ini sangat penting. Pengalaman saya sekarang ni sebagai pengarah di IPJ Kampus Pulau Pinang baru saja, lebih kurang 2 minggu lebih saya menjadi pengarah di sana, dan sudah tentulah mungkin banyak perkara yang perlu saya laksanakan, dan saya sama-sama teroka bersama-sama dengan rakan sekerja yang ada di kampus Pulau Pinang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya lah, apabila tadi Dr. Noshita tanya apa yang saya faham, apa yang saya lihat berkaitan dengan organisasi yang cemerlang, saya percaya kepada dua perkara. Organisasi cemerlang itu ialah organisasi yang mempunyai sasaran keberhasilan yang dapat dicapai dengan baik, yang tinggi, produktivitinya sangat bagus, tetapi dalam masa yang sama juga keperluan untuk kita menguruskan sumber manusia dengan baik, memberi keseronokan bekerja, mewujudkan kepuasan bekerja. Perlu ada keseimbangan antara keperluan organisasi untuk mencapai sasaran dengan keperluan sumber manusia yang ada di dalam sistem kita untuk bekerja secara seronok, untuk bekerja secara bebas, untuk bebas menggunakan idea, untuk bekerja mengikut idea yang dikeluarkan dan sebagainya lah. Jadi keseimbangan itu penting pada saya. Jadi saya melihat sebagai seorang pemimpin, Dr. Noshita kan, bagi menguruskan organisasi, bagi menjadikan organisasi itu cemerlang, maka nak tak nak ada dua benda yang dia perlu kuasai. Yang pertama sekali saya istilahkan sebagai TK, iaitu technical knowledge. Sebagai seorang pengurus mesti mempunyai kemahiran-kemahiran dan juga pengetahuan dalam perkara-perkara yang menjadi asas kepada pengurusan dia, yang menjadi asas kepada pembentukan budaya dan juga pembentukan organisasi itu sendiri. Dan dalam masa yang sama sebenarnya saya melihat faktor yang kedua adalah faktor yang berkaitan dengan human engineering, iaitu faktor yang berkaitan dengan bagaimana agaknya kita dapat menguruskan sumber manusia supaya aspek-aspek yang berkaitan dengan sumber manusia tadi dapat dicapai dengan baik. Kerana kita tahu bahawa manusia itu ialah satu orang-orang yang mempunyai perasaan, orang-orang yang mempunyai keperluan masing-masing, dan keperluan ini perlu kita penuhi bagi memastikan keperluan di peringkat organisasi untuk mencapai sasaran dan keperluan di peringkat sumber manusia untuk menepati dengan hasrat dan jangkaan perlu kita selaraskan, perlu kita seimbangkan supaya apa yang kita hasrat tadi dapat membantu kita mewujudkan organisasi cemerlang, insya-Allah. Jadi saya percaya dalam konteks ini dulu Dr. Noshita, saya yakin bahawa sekiranya kita dapat menyeimbangkan antara keperluan organisasi dengan keperluan sumber manusia, maka insya-Allah organisasi yang kita terajui akan menuju kepada organisasi yang cemerlang. Saya ingat itu dulu Dr. Noshita yang saya nak sharekan berkaitan dengan kefahaman saya berkaitan dengan organisasi cemerlang yang saya maksudkan. Terima kasih Dr. Baik, terima kasih Dr. Azman atas kupasan konsep kecemerlangan tadi ya. Jadinya untuk mencapai organisasi yang cemerlang perlu seimbang ya Doktor ya. Satu apa yang nak capai sasaran organisasi, dan yang dipenting yang tak kurang pentingnya ialah orang ataupun manusia yang akan bergerak ke arah kecemerlang yang itu tadi ya. Duanya perlu seimbang agar keseronokan, tiada tekanan, stres dan sebagainya, barulah dia kejayaan yang sejati kita boleh perolehi ya Doktor ya. Baik, kita beralih kepada soalan yang kedua Doktor ya. Tadi doktor dah cakap, doktor gunakan setiap pemimpin tu, kita percaya setiap pemimpin ada kepercayaan mereka sendiri. Ada cara mereka sendiri kan untuk membawa hala tuju organisasi mereka. Ya, dalam bila tadi kita pun dah dengar tadi penerangan doktor ya, doktor menggunakan pengalaman doktor ya sebagai pengurus, sebagai pensyarah, memegang pelbagai jawatan sebagai semasa pensyarah dulu, juga pengalaman sebagai timbalan pengarah, seterusnya sebagai pengarah sendiri ya. Jadi bagaimana doktor ya? Bagaimana kepercayaan doktor ataupun apakah kepercayaan doktor sebagai pemimpin organisasi untuk membawa khususnya untuk membawa organisasi IPJK Pulau Pinang ini ke arah kejayaan doktor? Dipersilakan doktor. Okey, soalan Dr. Noshita ni power jugalah.
Jadi saya tengok macam ni, tadi saya sebut bahawa ada dua perkara penting bagi kita mencapai organisasi yang cemerlang. Yang pertamanya dari sudut sasaran yang nak kita capai, yang keduanya dari sudut sumber manusia yang ada di situ. Dan kalau kita lihat dari segi persentage sekalipun, bahawa sumbangan yang diberikan yang faktor-faktor yang berkaitan dengan sumber manusia itu lebih kurang 85% berbanding dengan technical knowledge yang ada pada kita, untuk kita memastikan bahawa kita dapat menerajui organisasi itu dengan cemerlang. Jadi berbalik apa yang Dr. Nashita ceritakan tadi, saya melihat macam ni. Apa yang saya percaya, apa yang saya yakin, apa yang menjadi perkara-perkara yang menjadi asas kepada tindakan saya adalah, pada saya menjadi seorang pemimpin, sepatutnya kita perlu memahami, kita kena jelas dari segi hala tuju organisasi, kita kena merancang hala tuju organisasi kita dengan sistematik, kita kena pastikan bagi setiap warga kerja kita mengetahui apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu mereka lakukan, mengapa perlu mereka lakukan, dan apakah standard-standard yang telah ditetapkan untuk yang perlu dicapai. Perkara ni perlu disampaikan, perlu diberitahu kepada semua orang supaya kenapa? Supaya kita nanti dapat bergerak pada satu hal dan juga fokus yang sama, sasaran yang sama, kerana sasaran organisasi itu akan digerakkan oleh sumber-sumber manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Itu yang menjadi premis yang saya yang pertama. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua yang saya yakin ialah sepatutnya sebagai seorang pemimpin, semasa dia memimpin, menjadi seorang pemimpin, sepatutnya dia memimpin dengan satu nilai yang terpuji, memimpin dengan kerendahan hati, sentiasa membimbing, bersikap jujur dan saling mempercayai dan prihatin kepada orang lain. Itulah perkara yang saya yakin yang perlu ada kepada seorang pemimpin. Dan itu jugalah yang menjadi perubahan-perubahan kepada kepimpinan. Kalau saya lihat tadi dalam bentuk saya, peringkat awal saya menjadi timbalan pengarah, yang menjadi kerangka utama saya lah saya menguruskan lebih kepada berstruktur. Tetapi bila kita saya bekerja dengan Tuan Haji Hashim, mendapat bimbingan dengan Tuan Haji Hashim, sebenarnya ada perkara-perkara lain yang perlu kita ambil kira dalam kita menguruskan organisasi dengan baik. Termasuklah nilai-nilai yang perlu kita terapkan. Dan yang ketiganya, dalam kita melaksanakan kepimpinan kita di IPG atau di mana-mana saja, ialah kita sepatutnya menggalakkan. Pemimpin itu seboleh-bolehnya perlu menggalakkan perbincangan, berkongsi idea dan juga maklumat yang ada dengan anak buah dia, dan anak buah dia juga sepatutnya berpeluang untuk menyampaikan pandangan mereka masing-masing dengan bebas dan dengan keadaan yang harmoni. Jadi kita sebagai pemimpin, saya rasa kita perlu menggunakan idea-idea berkenaan, menganalisis dan juga menggunakannya sebagai satu input yang akhirnya boleh membawa kita merancang sesuatu hal tuju itu secara bersama. Jadi itu ialah perkara-perkara yang saya yakin yang menjadi paradigma. Dan saya kira tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya Dr. Nashita, adakah doktor juga bersetuju dengan apa yang saya sebutkan tadi? Itu antara beberapa perkara. Dan kita tanya kepada penonton-penonton kita, adakah mereka juga bersetuju dengan apa yang saya sebut tadi? Saya yakin insya-Allah doktor juga mungkin bersetuju dan penonton-penonton kita juga mungkin bersetuju. Dan mungkin sekarang ni Dr. Nashita dan juga penonton-penonton kita sedang mengangguk-anggukkan kepala. Jadi proses yang sedang dilakukan sekarang ni adalah tuan-tuan dan puan-puan sedang membuat sesuatu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan bersetuju secara umum dan menganggukkan kepala, menunjukkan bahawa anggukan itu ialah anggukan yang universal. Jadi kefahaman saya, premis yang saya ada dalam pemikiran saya sebagai seorang pemimpin tadi dipengaruhi oleh pandangan dan juga kepercayaan saya yang saya sebutkan tadilah doktor. Maknanya sebagai seorang pemimpin perlu jelas apa yang nak dibuat, kemudian perlu memimpin organisasi dia dengan mengambil kira keperluan sumber manusia dan libatkan mereka di dalam perbincangan supaya kita semua nanti dapat bergerak kepada hala tujuan sama dan membawa IPG kita kepada satu hala tuju yang kita bersama, bukan hala tuju A, bukan hala tuju B, bukan hala tuju C, tetapi adalah hala tuju 3. Jadi itu kefahaman saya, kepercayaan saya yang saya kira menjadi asas kepada bagaimana agaknya saya memimpin
sesebuah organisasi itu, saya menggerakkan organisasi tersebut, saya cuba untuk menerapkan apa yang saya percaya tadi secara eksplisit di dalam pengurusan di IPG kita khususnya. Jadi saya ingat itu saja dulu Dr. Nashita, apa yang saya percaya sebagai seorang pemimpin. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Azman ya. Para penonton yang dihormati sekalian ya, kita dah dengar tadi penjelasan daripada Tuan Pengarah IPGK Pulau Pinang ini ya, Dr. Azman, tentang kepercayaannya dengan kecemerlangan organisasi sebagai pemimpin ya. Jadi sebagai seorang pemimpin, yang penting saya ulas ya doktor ya, apa yang doktor cakapkan tadi, satu memang mesti jelas hala tuju ataupun apa yang nak dibuat. Dan kena jelas siapa orang yang akan membuat, dan juga mesti jelas pencapaian yang nak akan dicapai. Semua ini perlu selari ya, semuanya selari, berjalan seiringan. Dan juga untuk sebagai seorang pemimpin perlu ada menerapkan nilai-nilai murni ya doktor ya. Maksudnya di sini sebagai seorang pemimpin dia perlu menggalakkan perkongsian supaya anak-anak buah bekerja bukan semata-mata mengikut arahan, tapi sama-sama bekerja bersama-sama untuk mewujudkan keseronokan bekerja. Baik doktor, kita kalau kita lihat dalam kepimpinan ini ada pelbagai-bagai model kepimpinan yang ada kan. Kepimpinan contohnya model kepimpinan kalau kita boleh kata teori, banyak model dan banyak teori. Kalau ada kepimpinan dalam Islam, kepimpinan konstruktivisme, model macam-macam model. Dan satu lagi model yang kita nampak ini berdasarkan tajuk kita ini doktor, saya sendiri pun tertanya-tanya apa sebenarnya ya model yang dimasukkan ini. Mula saya tengok trilogi HSP. Bila yang sini saya tengok doktor ni memang orang fizik. Adakah dia ciri-ciri fizik kat sini ya. Jadi saya ingat tanpa buang masa lah, dipersilakan doktor terangkan apa yang doktor maksudkan dengan HSP. Silakan doktor. Okey, boleh nampak slide saya Dr. Nashita? Tak keluar lagi. Tak keluar ya? Okey. Boleh ya? Tidak, okey, cantik. Nampak nah? Baik, jadi dia sebenarnya kalau saya macam saya cakap tadi, semasa kita mengurus sesuatu organisasi, pengalaman kita semasa mengurus organisasi itu dia membentuk kepercayaan. Tadi saya sebutlah, dan di mana kepercayaan tadi telah saya nyatakan di dalam penjelasan saya yang sebelumnya, apa yang saya percaya kepada 3 perkara tadi. Dan kepercayaan ini sebenarnya Dr. Nashita kan dia akan mempengaruhi tingkah laku kita dan bagaimana sikap kita dalam kita menguruskan sesuatu organisasi. Dan memang kalau kita tengok sekalipun, kalau kita tengok kepada teori sikap itu sendiri, dia dibentuk oleh kepercayaan kognitif kita. Sebagai contohlah saya kata, kenapa tetapi setengah orang dia tidak mengisap rokok. Kenapa berlaku macam tu? Kerana dia percaya rokok itu mungkin boleh menyebabkan mudarat kepada kesihatan dan mengambil satu tingkah laku tidak mengisap rokok. Jadi begitu jugalah dalam pengurusan kepercayaan yang saya ada, yang saya percaya tadi membawa kepada model yang saya rasa sesuai lah dengan jiwa saya. Sebenarnya model ni bukan satu perkara yang asing dan saya setujulah apa yang disebut oleh Dr. Nashita tadi. Sebenarnya banyak dalam kepimpinan kita ni model-model. Ada orang yang menguruskan sesuatu organisasi itu menggunakan pendekatan ataupun model autokratik. Ada yang bersifat demokratik, ada yang bersifat laissez-faire dan sebagainya. Dan ada juga yang menguruskan organisasi tadi mengikut acuan yang ada di dalam pemikiran mereka. Jadi secara umumnya model-model berkenaan sebenarnya boleh diguna dan tidak salah pun untuk diguna dalam mana-mana situasi untuk kita menguruskan sesuatu organisasi. Jadi dalam konteks saya Dr. Nashita, saya menggunakan beberapa model yang saya percaya sesuai dengan diri saya dan menulis semula model berkenaan dalam konteks saya dan saya namakan dia sebagai
model trilogi SSP. Apa tu model trilogi SSP? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya melihat sebenarnya benda ni perkara biasa, dan ada orang yang menguruskan sesuatu organisasi menggunakan satu model saja, pendekatan dia humanistik. Ada orang yang menguruskan organisasi menggunakan structured model untuk mendapatkan hala tuju dan sebagainya. Dan ada orang yang menggunakan pendekatannya menggunakan partisipatif. Jadi saya melihat bahawa model-model berkenaan, gaya-gaya kepimpinan yang diamalkan oleh pengurus-pengurus sebenarnya boleh membantu dalam kita menghasilkan satu model lain ataupun menggabungkan beberapa gaya kepimpinan menjadi kepada gaya kepimpinan yang sesuai dengan diri kita. Sebab tadi kita lihat situasi di IPG ataupun di organisasi itu dia berbeza antara IPG A dengan IPG B, organisasi A dengan organisasi B, dan berbeza dari segi sumber manusia dan berbeza dari segi macam-macam perbezaan. Jadi kita melihat bahawa apakah sebenarnya yang sesuai, yang boleh kita praktikkan, yang kita boleh terapkan secara umumnya di dalam pengurusan kita lah. Jadi secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Nashita, saya model SSP ini ialah humanistic structured participative model, yang mana saya percaya model ini kita menggabungkan beberapa pendekatan di dalam gaya kepimpinan untuk membantu saya sebenarnya menguruskan organisasi mencapai kecemerlangan seperti apa yang saya bayangkan tadi lah. Jadi saya namakan dia trilogi sebab apa, dia tidak stand alone model ini, dia akan sentiasa berubah-ubah mengikut mana yang dulu, sama ada age dulu, structure dulu, participative dulu, ataupun dia mungkin berlaku secara berterusan macam tu mengikut kepada apa yang sebenarnya yang nak kita sasarkan. Jadi berbalik pada apa yang diminta tadi, ditanya oleh Dr. Nashita, apa tu sebenarnya model trilogi SSP. Pada pandangan saya, setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza-beza mungkin. Saya kira yang pertama sekali ialah kita dari segi strukturnya, tadi saya dah sebut pada awal, kepercayaan saya ialah kita kena jelas. Sebagai pengarah, sebagai peneraju kepada sesuatu organisasi, kita kena dapat bayangkan apa akan jadi kepada organisasi kita dalam tempoh, mungkin dalam tempoh 2 tahun, dalam tempoh 3 tahun, dalam tempoh 5 tahun akan datang. Jadi daripada situ baru kita boleh merangka apa sebenarnya hala tuju yang nak kita capai. Jadi dalam proses berkenaan, apabila kita telah tetapkan hala tuju, adakah kita tetapkan juga sasaran dia? Maknanya kata pencapaian kepada hala tuju perlulah diikuti dengan sasaran-sasaran yang ditetapkan supaya apa yang kita laksanakan tadi dapat diukur. Dan semua kita sedia maklum, ukuran kejayaan kepada sesebuah organisasi itu seharusnya boleh diukur dan menjadi satu perkara yang sentiasa berubah-ubah mengikut daripada tahun ke tahun. Jadi itu ialah antara perkara-perkara yang ada dalam structure leadership yang saya masukkan di dalam model ini. Yang keduanya pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai pengurus di sebuah organisasi, sebagai pengarah dan sebagainya, sama ada kita kena clear, kita kena jelas, sama ada kita doing the right things or doing the things right. Dua benda tu berbeza. Adakah kita membuat satu perkara yang betul ataupun kita membuat perkara dengan betul. Itu ialah satu perkara yang kita kena tengok jugalah. Kadang-kadang kita membuat satu perkara itu kita rasa betul tetapi sebenarnya tidak betul dari segi proses kerjanya. Kadang-kadang kita membuat satu proses kerja yang betul tetapi tidak betul dari segi adakah itu perkara yang betul yang seharusnya kita buat bagi kita menggerakkan organisasi kita. Baik, yang ketiganya saya percaya juga tuan-tuan dan puan-puan di dalam model saya ini ialah kita kena bekerja secara sistematik yang saya namakan sebagai struktur tadi. Apabila kita bercakap tentang sistematik tuan-tuan dan puan-puan, bermaksud kita perlu bekerja daripada proses-proses yang ada di dalam pendekatan sistematik itu sendiri. Sudah tentulah tuan-tuan dan puan-puan bagi kita menguruskan organisasi kita, kita kena pastikan bahawa sebarang keputusan yang kita buat adalah keputusan yang berasaskan kepada justifikasi dan juga data-data yang tepat. Jangan kita membuat keputusan yang dalam keadaan kita sendiri tidak pasti apakah keputusan yang kita buat itu betul atau tidak. Saya nak ambil ayat daripada mentor saya, Tuan Haji Hashim bin Asman, jangan membuat keputusan, lebih baik tidak membuat keputusan kalau kita tidak pasti apakah keputusan yang kita nak buat. Hold dulu keputusan berkenaan.
Jadi bila kita cakap tentang sistematik tadi, saya kata bila kita buat keputusan, kita kena ada data dan kita ada perbincangan, kita kena ada maklumat yang cukup sebelum membantu kita membuat keputusan yang tepat, insya-Allah yang sekurang-kurangnya ada asas justifikasi apa yang kita putuskan tadi. Dan seterusnya dalam pendekatan ini juga saya melihat bahawa sebagai pengurus organisasi Dr. Nashita kan, kita perlu juga menguasai TK, technical knowledge yang saya sebut pada peringkat awal tadi itu. Dalam konteks kita di IPG, apakah sebenarnya technical knowledge yang nak kita capai? Sudah tentulah kita jangan berbalik semula kepada job spec kita sebagai seorang pengurus, begitu juga sebagai seorang pensyarah, sebagai seorang ketua jabatan, kita ada job spec kita yang dikeluarkan pada 2012. Jadi technical knowledge yang ada, yang diperlukan oleh kita ialah yang pertama sekali, kalau kita sebagai pengurus yang di IPG, kita kena ada juga pengetahuan berkaitan dengan PDP dan juga berkaitan dengan pedagogi yang diperlukan. Kita kena tahu apa itu yang dimasukkan dengan konstruktivism. Kita kena tahu apa yang dikatakan dengan kontekstual. Kita juga kena jelas apakah yang dikatakan dengan cooperative learning dan sebagainya. Itu ialah pedagogi yang diperlukan dan juga perkembangan terkini yang berlaku di dalam sistem kita. Yang keduanya, kita kena juga ada kemahiran. Oleh kerana yang kedua dalam sistem kita, kita perlu cemerlang di dalam aspek R&I, penyelidikan dan inovasi. Bermakna kita sebagai pengurus, kita juga perlu menguasai dan juga mempunyai kemahiran yang berkaitan bagaimana kita nak melaksanakan penyelidikan, bagaimana kita nak mengenal pasti masalah, bagaimana kita nak memastikan data-data yang kita kutip tadi, data-data yang sah dari segi instrumen yang digunakan dan sebagainya. Jadi kemahiran-kemahiran ini yang saya namakan, saya clusterkan di bawah technical knowledge, perlu dikuasai oleh setiap pengurus yang menerajui IPG lah, tak kira lah di peringkat mana, sama ada di peringkat ketua jabatan ataupun di peringkat timbalan ataupun di peringkat pengarah itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan, itu yang kedua. Yang ketiga, apa kemahiran yang kita perlu? Kemahiran bagaimana kita nak gerakkan SNE, service dan engagement kita. Kerana itu yang perlu kita laksanakan. Adakah kita membuat memorandum sebagai contohnya dengan institusi lain tanpa melalui IPJ, itu satu cara yang betul. Itu persoalan-persoalan. Jadi kemahiran-kemahiran teknikal berkenaan sepatutnya perlu kita kuasai bagi membantu kita mengurus organisasi kita dengan baik. Dan yang akhir sekali ICT dan juga kualiti pribadi. Jadi sebagai seorang pengarah, bagi saya selain daripada kemahiran-kemahiran asas 5 perkara yang saya sebut tadi, kita juga perlu menguasai aspek yang berkaitan dengan pengurusan keuangan, pengurusan sumber manusia, berkaitan pengurusan aset dan sebagainya lah. Kerana itu akan membantu kita dalam kita menguruskan organisasi dengan baik. Tapi adakah kemahiran-kemahiran kita tadi dapat sebenar-benarnya membantu, kalau dia hanya kita mempunyai kemahiran tersebut, membantu kita menerajui organisasi dengan cemerlang? Kita kena ingat, hanya lebih kurang 15% saja kemahiran-kemahiran berkenaan boleh membantu kita menguruskan organisasi dengan baik. Yang lain tu tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut tadi, yang lainnya adalah 85% adalah kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan human tadi. Human, manusia yang ada di dalam sistem kita. Jadi oleh sebab itulah kita lihat dalam model ini, saya meletakkan H dan juga P itu sebagai dua perkara, kerana saya percaya bahawa interaksi kita dengan sumber manusia, dengan pensyarah-pensyarah kita, dengan kawan-kawan kita yang ada di IPG sangat membantu dalam kita menguruskan organisasi kita dengan baik. Itu yang seterusnya. Yang saya percaya di dalam structure tadi ialah bila kita membuat satu perkara, pastikan kita buat first right and always right. Buatlah kali pertama dengan betul dan pastikan kita buat dengan betul pada setiap kali. Jadi oleh sebab itu dalam kita nak membuat satu perkara sangat perlu untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat yang cukup bagi membantu kita menguruskan ataupun membuat keputusan dengan baiklah. Dan yang tidak kurang pentingnya Dr. Nashita pada saya di bawah struktur ini ialah kita kena clear, kita kena jelas, kita kena utamakan keutamaan. Kita kena pastikan yang mana satu penting, yang mana satu tidak penting. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak utamakan keutamaan, dia akan menyebabkan kita bekerja dalam keadaan yang stres. Sebenarnya bila kita bercakap tentang utamakan keutamaan, kita kena letakkan setiap tugas yang kita
yang kita berikan yang kita nak selesaikan kepada sukuan masa yang berbeza. Di dalam 4 sukuan masa yang berbeza. Ada perkara penting yang perlu kita selesaikan dan segera untuk kita selesaikan. Ada perkara penting yang perlu kita selesaikan tetapi tidak segera untuk kita selesaikan. Itu sukuan yang kedua. Ada perkara yang tidak penting tetapi segera kita selesaikan. Dan yang akhir sekali, ada perkara yang tidak penting dan tidak segera untuk kita selesaikan. Jadi perkara-perkara macam ni kalau kita dapat tentukan, kita susun mengikut keutamaan dan kita letakkan di dalam kuadran yang berbeza-beza tadi, insya-Allah kita dapat menguruskan organisasi kita dengan baik dan dengan cemerlang. Jadi sebagai contohlah saya kata tadi, dalam kuadran yang kedua, apakah perkara penting apabila saya pergi kepada IPG Kampus Pulau Pinang, ialah saya kena selaraskan pemikiran dan saya gerakkan IPG Pulau Pinang mengikut satu hala tuju yang sama, bukan sahaja daripada saya tetapi saya, timbalan dan juga ketua-ketua jabatan dan semua pensyarah-pensyarah dan juga pelajar yang ada di sana. Adakah itu perkara penting? Ya, itu adalah perkara penting. Adakah ia segera dilakukan? Buat masa ini, saya baru saja berada di IPG Pulau Pinang, saya letakkan dia dalam kuadran yang kedua. Perkara penting tapi tidak segera lagi dilakukan. Kenapa? Kerana perancangannya akan bermula, pelaksanaannya akan bermula pada 2022. Bermakna saya mempunyai masa lebih kurang 6 bulan untuk saya meneliti, mendapatkan input-input yang sesuai bagi memastikan bahawa perancangan kita nanti akan bergerak mengikut hala tuju yang kita sama-sama jadikan dia sebagai hak bersama kita bagi menggerakkan, bagi membantu kita meneroka peluang-peluang baru di IPG Kampus Pulau Pinang. Itu yang saya nak sebutkan di dalam bahagian struktur yang ada di dalam pemikiran saya. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan yang berkaitan dengan humanistik. Jadi dalam kita nak melaksanakan pendekatan yang di bawah humanistic leadership tadi, kita kena ingat bahawa di IPG ataupun di organisasi kita, kita bekerja dengan manusia. Kita tidak bekerja dengan robot. Kita tidak bekerja dengan alat-alat yang tidak mempunyai perasaan. Tetapi kita mempunyai bekerja dengan manusia yang sudah tentu mempunyai perasaan, mempunyai jangkaan, mempunyai keperluan masing-masing yang perlu sedaya upaya kita sama-sama cuba penuhi supaya kita dapat menyeimbangkan tadi antara keperluan dari segi organisasi dengan keperluan daripada sudut manusia. Jadi dalam proses berkenaan, apa yang perlu kita buat? Yang saya percaya, yang pertama sekali kita akan buat satu proses yang dipanggil sebagai zero manager process. Jadi dalam zero manager process ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah satu proses penjernihan hati kita. Kita sebagai ketua, kita kena pastikan bahawa kita mempunyai satu usaha untuk kita melihat sesuatu perkara itu daripada satu perspektif yang berbeza. Tidak hanya kita bergantung kepada satu perspektif saja. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh, dalam masa kita nak melaksanakan zero manager process tadi, kita kena elakkan 7 perkara yang memastikan kerana 7 perkara ini kalau kita terapkan, kalau ada di dalam hati kita, boleh menyebabkan kita melihat satu perkara itu bukan dengan mata hati. 7 perkara ini perkara yang membabitkan, yang membelenggu hati kita untuk melihat satu perkara itu dengan mata hati kita, dengan secara objektif, dengan secara jelas. Apakah 7 perkara itu tersebut? Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali sebagai pengurus di organisasi lah, kita sebagai ketua, kita kena elakkan daripada kita berprasangka negatif. Kadang-kadang bila kita pergi kepada sesebuah organisasi, kita mendapat maklumat-maklumat yang pelbagai. Tetapi adakah kita nak menggunakan maklumat berkenaan sebagai satu asas kepada kepercayaan dan juga tindakan kita kepada anak-anak buah kita. Jadi kita kena elakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berprasangka negatif. Yang keduanya mungkin disebabkan oleh prinsip hidup kita. Kita kena pastikan bahawa prinsip hidup kita adalah prinsip yang selari dengan suara hati kita. Kadang-kadang kita membuat satu keputusan kerana kita ada prinsip tersebut. Walau prinsip tersebut mungkin lagi boleh diperbaiki dan juga mungkin boleh berubah-ubah yang dinamik bergantung kepada situasi. Tetapi kita kata tak boleh sebab prinsip kita macam ni. Perlu ikut peraturan A, peraturan B, peraturan C. Itu ialah perkara-perkara yang boleh kita tengok. Yang ketiganya disebabkan oleh pengalaman. Disebabkan oleh pengalaman kita yang membentuk diri kita. Pengalaman yang pahit dan mungkin yang tidak berapa menyeronokkan, yang menyebabkan kita menjadikan pengalaman itu seolahnya sama pada semua tempat yang berbeza. Jadi pengalaman-pengalaman ini jangan kita kena elakkan dan kita kena pastikan bahawa pengalaman-pengalaman yang kita ada tadi
yang mungkin tidak membantu kita dalam mengurus organisasi, perlu kita kurangkan, perlu kita lihat semula supaya dia tidak mempengaruhi keputusan kita dalam kita membuat sesuatu perkara. Yang seterusnya adalah kepentingan kita. Dalam kita menguruskan organisasi, adakah kita melihat kepentingan kita itu duduk di depan? Sebagai seorang pengurus, saya tidak melihat kepada macam tu. Sepatutnya bila kita mengurus sesuatu organisasi, kepentingan organisasi itu seharusnya menjadi satu perkara yang kita letakkan sebagai keutamaan. Kepentingan kita duduk di belakang pun tak apa. Jadi kadang-kadang apabila kita meletakkan kepentingan peribadi kita di depan, menyebabkan kita dipengaruhi oleh sesuatu perkara dalam kita membuat satu keputusan. Itu juga perlu kita elakkan. Yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan ialah sudut pandangan. Kita juga tadi disebabkan pengalaman, kita mempunyai sudut pandangan yang berbeza-beza, dan sudut pandangan inilah yang juga boleh mempengaruhi kita dalam kita nak melihat satu perkara itu sama ada ataupun tidak. Dr. Nashita. Baik, yang seterusnya ada dua benda lagi yang mungkin boleh mempengaruhi kita, yang mungkin boleh membelenggu hati kita adalah dari sudut perbandingan. Kita selalu membandingkan. Kita di sana macam mana, di sini macam mana, kita buat itu, kita buat ini, kenapa di sana buat, di sini kita tak buat. Kita membandingkan perkara-perkara itu, dan sebenarnya perbandingan itu tidak bagus. Kita sepatutnya melihat organisasi kita dari sudut kekuatan dia, dari sudut talent dia. Bila saya sebut berkaitan dengan talent, maknanya kita melihat kekuatan yang ada di dalam IPG kita dengan konsep talent itu sendiri. Talent itu ialah salah satu daripada takrifan fit in context. Kita letakkan orang tu pada tempat yang betul untuk melakukan satu perkara dengan betul. Itu juga satu perkara yang perlu kita tengok. Yang akhir sekali fanatik lah. Kadang-kadang kita terlalu fanatik tentang satu perkara menyebabkan kita tak dapat melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam perkara-perkara lain. Jadi itu yang saya tengok sebagai pengurus. Yang pertama, kita sama-sama, saya juga dalam proses belajar dan sama-sama mendidik hati kita, sama-sama melakukan zero management process tadi dari sudut keseimbangan emosi bagi memastikan kita dapat melihat dan juga bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah kita, bersama-sama dengan orang yang berada dalam sistem kita untuk melaksanakan sasaran-sasaran yang telah saya jelaskan di dalam struktur tadi. Yang keduanya, Dr. Nashita akan, bila kita bercakap tentang humanistik ini, apa dia sebenarnya? Kita amalkan 3 perkara asas yang kita mengurus manusia. Simple saja. Untuk memastikan bahawa perkara-perkara yang kita yang melibatkan manusia dapat kita uruskan dengan baik. Apa dia 3 perkara asas itu yang sebenarnya mudah saja. Dan saya ingat ramai daripada kita pun telah mempraktikannya. Dan saya percaya dan yakin kalau kita amalkan dia dalam pengurusan kita, sebab kita berhubungan dengan manusia, maka insya-Allah dia akan membantu kita untuk menguruskan manusia itu dengan baik. Apa dia itu? Perkara-perkara yang pertama. Perkara yang pertamanya Dr. Nashita kan ialah kita jangan kritik orang. Dalam kita menguruskan satu organisasi yang melibatkan manusia dan sebagainya, kita jangan sekali-kali kita mengkritik orang, jangan condemn orang, jangan komplain orang. Kerana setiap orang tadi dia mempunyai pandangan yang berbeza. Tadi oleh kerana kita mempunyai sudut pandangan yang berbeza, itulah yang menyebabkan kita kadang-kadang kita kritik orang, tak betul lah orang ni, orang tu tak betul lah, apalah dia ni dan sebagainya. Itu tidak baik kepada kita dalam konteks kita nak memastikan hubungan antara manusia, antara kita di dalam organisasi itu dapat kita laksanakan secara harmoni. Yang keduanya, jangan kedekut. Kita nak appreciate orang. Kita sebagai ketua kadang-kadang kita mempunyai satu pandangan ketua ni tak boleh nak appreciate sangat orang. Tapi pada saya belajar daripada Tuan Haji Hashim juga, appreciate orang lain itu juga merupakan satu perkara yang sangat penting dalam mewujudkan satu organisasi yang cemerlang. Kita kena ikhlas dalam kita nak memberi penghargaan kepada orang lain. Sebab manusia itu, tadi saya kata mempunyai keperluan yang berbeza, dan keperluan-keperluan ini kalaulah kita dapat aturkan dan dihargai dengan hasil kerja, insya-Allah saya yakin dia akan mewujudkan satu momentum, satu motivasi untuk menggerakkan, untuk bekerja dengan lebih baik lagi. Yang ketiganya, tuan-tuan dan puan-puan, bangkitkan semangat dalam kalangan keluarga kita. Macam mana kita nak bangkitkan semangat?
kita biarkan mereka bercakap tentang perkara-perkara yang menjadi keseronokan kepada mereka. Kita biarkan mereka bercakap, memberi idea yang datangnya daripada mereka dan tanya mereka, kita menjadi facilitator. Jadi pada saya, kalau kita amalkan insya-Allah kepada tiga perkara tersebut, kita dapat mewujudkan satu hubungan yang baik antara pengurus dan juga antara warga kita, antara pensyarah-pensyarah kita, antara sumber manusia yang ada di dalam sistem kita. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah kita buatlah, kita lakukanlah benda yang mudah ini. Sebab dalam hubungan kita manusia, kalau kita lakukan perkara yang mudah ini, insya-Allah kita akan mewujudkan satu suasana yang harmoni, satu suasana yang saling menghormati antara satu sama lain, satu suasana yang akhirnya menyokong kepada orang lain. Mudah saja yang boleh kita buat. Apa yang perlu kita buat sebagai seorang pengurus? Yang pertama sekali, kita tunjukkan kita memang berminat dengan orang yang ada di dalam IPG kita atau di dalam organisasi kita. Kita suka kepada orang tu dengan idea-idea. Kita tunjukkan minat kita tu. Jangan kita sembunyikan. Kita suka pada orang tu tetapi kita sembunyikan. Kita tak tunjuk pun pada mereka bahawa kita menghargai dan menghormati dengan apa yang diberikan oleh anak buah kita. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, ini mudah saja. Saya ingat semua orang boleh buat. Prinsip yang kedua, dan sepatutnya kena buat sebagai seorang pengurus. Tak mudah. Dr. Nashita pun selalu buat perkara macam ni. Senyum. Saya selalu jumpa. Tadi jumpa dengan Dr. Nashita pun, Dr. Nashita senyum pada saya dan sebagainya. Dan apa salahnya kita sebagai ketua, sebagai orang yang menguruskan organisasi, sebagai ketua yang menguruskan jabatan dan sebagainya, kita sentiasa tersenyum. Senyum tu juga satu sedekah. Dan senyum tu juga dapat mewujudkan satu suasana yang harmoni kepada organisasi kita, insya-Allah. Yang ketiga, perkara yang mudah juga tetapi mungkin dia berbeza antara orang lain, antara pengurus A, antara pengurus B, ialah kita ingatkan nama mereka. Kebanyakan kita, insya-Allah, saya pun mengambil masa juga untuk mengingati kawan-kawan saya, yang rakan-rakan sekerja saya yang berada di IPG Kampus Dato' Ismail, dan juga tambah-tambahlah di IPG Kampus Pulau Pinang ni, Dr. Nashita baru 2 minggu lebih berada di IPG berkenaan. Itu ialah perkara yang saya kena buat. Saya kena pastikan saya mengingati ke semua pensyarah-pensyarah saya, ke semua staf saya, untuk memastikan bahawa apa yang hubungan antara saya dengan pensyarah saya itu dapat dilaksanakan dengan baik mungkin. Jadi ingat nama ni payah juga sebenarnya, tapi insya-Allah kita berusaha. Dan insya-Allah sekarang ni saya telah pun cuba mengingati beberapa nama, terutamanya di IPG Kampus Pulau Pinang lah. InsyaAllah ketua-ketua jabatan saya, insyaAllah saya ingat nama siapa mereka dan sebagainya. Baik, yang seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, untuk mewujudkan hubungan yang baik yang berkaitan dengan humanistik tadi ialah prinsip yang keempatnya ialah kita jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang kita seronok nak menceritakan kepada apa yang ada dalam fikiran kita, tapi kita lupa kita sepatutnya menjadi seorang pendengar yang baik. Bagi peluang kepada anak buah kita untuk bercakap perkara yang menimbulkan minat mereka yang tadi, dan kita tunjukkan secara ikhlas memang kita berminat dengan apa yang telah diceritakan kepada kita itu. Itu yang keempat. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, yang mungkin boleh saya share juga dengan tuan-tuan dan puan-puan ialah kita bercakaplah. Tadi kita tunjuk minat, kita bercakaplah dalam konteks minat orang tersebut. Kalau orang tu minat bola, kita bercakap dengan bola kalau kita tahu, supaya kita dapat wujudkan suasana yang harmoni. Kalau orang tu berminat berkaitan dengan apa saja, berkaitan dengan kepimpinan, kita bercakap dari sudut kepimpinan, tetapi biarlah mereka tu bercakap dan kita mendengar. Jadi tadi menjadi pendengar yang baik. Dan yang tak kurang pentingnya, saya ingat ini adalah perkara yang paling penting dalam bahagian H tadi, itu ialah prinsip yang kelima yang saya rasa sangat penting untuk kita terapkan, adalah prinsip yang keenam tadi saya yang kelima, ialah kita kena pastikan bahawa setiap orang di dalam organisasi kita merasa diri mereka itu adalah penting. Itu yang kita kena buat. Kadang-kadang orang ni dia tidak mahu bekerja kerana dia rasa dia tidak penting. Tapi kita kena pastikan bahawa tadi dia merasa diri mereka itu penting. Jadi oleh sebab itulah, tuan-tuan dan puan-puan, keupayaan kita untuk melaksanakan, mempraktikkan apa yang saya
tadi insya-Allah dapat membantu kita menguruskan organisasi kita itu dengan baik, insya-Allah. Saya insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ini ialah perkara-perkara yang saya juga sekarang sedang mempraktikkan dan insya-Allah akan mempraktikkan sepanjang masa dan mungkin akan ada perubahan-perubahan dalam proses kita menguruskan sesuatu organisasi itu. Banyak pengalaman dan juga mungkin juga pengalaman-pengalaman ini boleh kita guna untuk kita membuat modifikasi kepada apa yang kita percaya. Yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melibatkan perbincangan dengan kawan-kawan kita, kita melibatkan teamwork dan sebagainya, kita minta kawan-kawan kita tadi bagi idea untuk kita merangka sesuatu perkara yang baru, maka sudah tentulah kita juga kena amalkan. Saya rasa perkara yang paling penting yang kita kena amalkan di dalam pengurusan kita ialah 6 prinsip asas yang saya nak sebutkan tadi. Yang pertama sekali, kalaulah kita ada peluang untuk kita bertengkar-tengkar, ada argument di situ, kita elakkan argument tersebut. Jangan kita menolak pandangan orang lain. Kita kena menerima dia. Mungkin sudut pandangan tadilah yang berbeza. Tadi saya sebut bahawa dalam zero manakah proses tadi, pandangan kita antara 7 perkara ialah pandangan kita boleh menyebabkan kita menjerumuskan diri kita di dalam untuk kita membuat argument dengan orang lain. Kita elakkan. Kita menerima pandangan-pandangan mereka itu dengan cara yang sepatutnya. Dan pandangan tersebut dalam perbincangan saya selalu sebut perlu disampaikan dengan cara yang betul. Pandangan yang betul disampaikan dengan cara yang betul, mungkin susah juga kita nak terima. Tetapi pandangan yang betul disampaikan dengan cara yang betul, insya-Allah kita akan dapat menerimanya dengan baik, insya-Allah. Yang kedua dalam perbincangan kita dan partisipatif ini ialah kita akan tunjukkan bahawa kita juga menghormati pandangan mereka. Dan kita tak akan kata pandangan itu silap. Kita kata kita menghormati pandangan mereka itu. Jadi setiap pandangan yang begitu kita terima, walaupun kita mungkin tidak bersetuju, tetapi kita tidak menyatakannya secara terbuka. Kita nyatakan tidak bersetuju dengan cara kita memberikan pandangan-pandangan yang lain yang mungkin juga dilihat daripada perspektif yang lain. Jadi itu yang kedua. Yang ketiganya, kalau lah dalam perbincangan tersebut kita kan ketua, tiba-tiba kita berlaku kesilapan, mengaku sajalah itu kesilapan kita. Jangan kita rasa ego dan sebagainya, tak mau mengaku dan sebagainya. Kita mengaku itu memang kesilapan kita, tetapi mengaku dengan cara yang betul lah. Betul juga, saya tersilap, saya tak nampak dari sudut A, dari sudut ni. Bagus pandangan tu. Jadi makna katanya kita melihat, kita menerima kesilapan kita dan mengakunya kepada kawan-kawan kita, menyebabkan kita akan rasa bahawa kawan-kawan kita juga akan merasakan bahawa tidak, idea-idea mereka juga sangat membantu dalam kita membuat sesuatu keputusan. Dan kita mulakan, yang satunya kita mulakan dengan cara yang friendly lah tuan-tuan dan puan-puan. Jangan kita masuk untuk berbincang dengan membawa kita ni sebagai pengarah. Jadi itu akan mewujudkan gap. Kadang-kadang kita berjalan pun sebagai pengarah sebab kita rasa kita pengarah, kan? Tapi kalau kita rasa kita adalah satu rakan sekerja yang duduk di dalam tu untuk sama-sama berkongsi idea, mungkin perkara-perkara tadi kita akan dapat kurangkan. Kita datang sebagai satu rakan yang akan berkongsi pandangan dan menerima pandangan orang lain, insya-Allah. Dan yang seterusnya, prinsip yang saya ingat yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena buat sekiranya idea-idea tersebut, idea-idea itu adalah bukannya idea kita sebagai pengarah, tetapi idea rakan-rakan kita yang memberikan pandangan tersebut. Itu satu perkara yang sangat pentinglah kepada kita, dan saya rasa kita kena praktikkan di dalam pengurusan kita, insya-Allah. Dan yang akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berbincang, perkara ni banyak berlaku sebenarnya. Mungkin kita tidak perasan. Kadang-kadang bila kita tengok TV, dia cerita daripada A sampai B berlaku dan kita boleh ingat pun. Cerita siapa watak utama dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia dramakan idea tersebut. Jadi kita pun macam itu. Apabila kita bayangkan macam mana nak jadinya IPG kita, organisasi kita dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun akan datang, kita kena nyatakan, visualisekan dia, dramakan dia. Kita bayangkan, pada masa ni orang ni akan jadi macam mana. Pada masa tersebut orang nanti akan jadi macam mana keadaan dia. Jadi kita dramakan dia supaya dia akan mewujudkan satu rasa, best juga dalam keadaan macam tu. Jadi itu adalah antara beberapa perkara yang saya yakin, yang saya
amalkan di dalam pengurusan saya, mungkin secara tidak langsung, tetapi hari ini saya menyatakan dalam bentuk yang bertulis macam ni, apa benda sebenarnya yang saya praktikkan, kalau tidak semua tetapi sebahagian besar perkara-perkara tersebut membentuk satu kerangka model pengurusan saya, model kepimpinan saya yang saya namakan secara trilogi SSP. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya dia tidaklah berlaku secara struktur A, B, C macam tu, tidak. Dia berlaku antara A dulu, B dulu, C dulu. Dia kadang-kadang benda tu dia saling bergantungan antara satu sama lain. Jadi saya ingat itu saja dulu daripada saya, Dr. Nashita kan. Rasanya agak panjang juga saya berceritakan tentang apa yang saya faham berkaitan dengan model trilogi SSP yang saya rasakan sesuai dengan diri saya. Terima kasih doktor. Saya serah semula pada doktor lah. Lama tu tadi. Sila. Okey, terima kasih Dr. Azman ya. Memang ya para penonton yang dihormati sekalian, satu huraian yang cukup cukup jelas ya, dan memang sangat menarik sampaikan. Saya sendiri pun terpegun ya doktor ya. Asalnya saya nak mencela tapi saya kata tak boleh nak mencela ni ya, sebab dia apa yang kita sampaikan itu memang sangat-sangat dekat dengan kita dalam satu organisasi ya. Dan yang saya lihat tadi memang idea doktor ini dengan model trilogi HSP ini, iaitu gabungan H, humanistic, structured dan participate ya. Memang bagus seperti doktor katakan tadi, humanistik itu yang paling utama lah, lebih 80% ya doktor dekat situ ya. Okey, jadi semua ini dirangkumkan dan saya percaya penonton-penonton di luar sana pun memang rasa teruja dengan apa yang doktor terangkan tentang model trilogi HSP ini. Baik, para hadirin yang dihormati sekalian ya, kita dah sampai pukul 11 ya. Tadi saya pun tak boleh nak menginterrupt tadi sebab doktor tengah bersemangat duk menceritakan tentang model ini, tapi dengan keizinan kru kita dari segi teknikal, mereka izinkan kita panjangkan sedikit tempoh ini. Mungkin kita akan berhenti sekadar pada pukul 11.20 nanti ya doktor ya. Sebenarnya ada lagi soalan yang saya nak sampaikan, yang saya nak tanyakan ya. Tadi pun saya dengar juga doktor dah masukkan sikit-sikit, tapi mungkin dengan soalan ini lebih menjurus, lebih jelas lah ya. Soalan saya doktor, bagaimana ya, doktor dah terangkan tadi dari awal H apa, S apa, P apa. Sekarang ini doktor bagaimana ya sebagai seorang pemimpin doktor sendiri dan juga pemimpin-pemimpin di luar sana, kalau kita pergi dalam konteks IPG ya, ramai pengarah-pengarah, timbalan pengarah ya, dan pemimpin-pemimpin yang bawa ketua jabatan dan sebagainya ya, bagaimanakah model ini boleh diaplikasikan ya, boleh diaplikasikan untuk memacu kecemerlangan organisasi doktor. Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey, terima kasih Dr. Nashita. Jadi tadi daripada peringkat awal saya dah cerita pengalaman pengurusan saya tadi bermula daripada Sultan Abdul Halim, kemudian saya hands on kan secara sendirinya di IPG Kampus Datuk Razali Ismail, kemudian sekarang ni di IPG Kampus Pulau Pinang yang baru saja dalam tempoh 2 minggu kan. Jadi saya lihat bahawa dalam pemikiran saya semasa di IPG Kampus Sultan Abdul Halim tu, yang menjadi kerangka utama kepada kepercayaan saya adalah structured management. Jadi segala proses kerja saya kena pastikan bahawa mengikut tata cara dan proses kerja yang betul. Jadi di IPG Kampus Datuk Razali Ismail, melalui pengalaman dan sebagainya, melalui perbincangan, melalui pemerhatian, melalui pembacaan dan sebagainya, saya menggunakan model ini dalam saya menguruskan IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi bermakna apa yang saya nak ceritakan tadi, aplikasi model yang Dr. Nashita sebut tadi ialah dalam konteks di IPG Kampus Datuk Razali Ismail lah. Sebab apa saya tak boleh cerita lagi di IPG Kampus Pulau Pinang. Jadi itu keadaannya. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak jelaskan satulah perkara-perkara yang dah saya sebut tadi, bagaimana saya mempraktikkan model tersebut dalam konteks saya nak mewujudkan satu budaya ataupun memantapkan budaya penyelidikan dan inovasi pedagogi di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Saya mungkin boleh ceritakan di bahagian structure saja, sebab perkara-perkara antara H dengan P itu adalah perkara-perkara yang kita amalkan secara tidak langsung. Ada perbincangannya di situ dan sebagainya lah. Ada menghormati pandangan orang lain dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
dalam kejap ya doktor, saya okey. Okey, dalam konteks IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Dr. Nashita Kana, saya melihat kekuatan yang ada di IPG Kampus Datuk Razali Ismail ialah kita sebenarnya mempunyai ramai pensyarah-pensyarah yang berkelulusan PhD. Hatta kalau kita tengok pensyarah-pensyarah kita pun paling kurang kelulusan mereka adalah masters. Dan saya melihat bahawa kesemua pensyarah yang ada PhD tadi lebih kurang 33 orang kalau tak silap saya ya. Mereka ini mempunyai kekuatan dan juga pengalaman dalam melaksanakan penyelidikan dan sebagainya, dan pengalaman-pengalaman ini perlu saya kumpulkan, perlu saya satukan supaya pengalaman-pengalaman tersebut dapat saya gunakan untuk menggerakkan budaya penyelidikan dan inovasi di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi apa yang kita buat ialah kita buat satu bengkel antara ketua jabatan, dan bengkel juga diturunkan dengan di peringkat jabatan untuk kita merangka apakah hala tuju yang nak kita jadikan dalam tempoh 2 tahun ataupun dalam tahun tersebut ataupun dalam tempoh 5 tahun akan datang, secara bersama dan mendapatkan input-input tersebut sebagai satu asas untuk kita mengubah suai kerangka ataupun hala tuju yang kita tetapkan. Saya tetapkan dalam bentuk sasaran keberhasilan. Saya kata tadi sasaran keberhasilan organisasi itu sepatutnya diturunkan oleh pengarah, diturunkan kepada timbalan pengarah, diturunkan kepada ketua jabatan, diturunkan kepada pensyarah-pensyarah. Jadi bermaksud sasaran keberhasilan tadi dia kena sama. Kalaulah pengarah mensasarkan 30% daripada pensyarah dia ataupun 30% daripada pelajar dia, pelajar tadi mesti terlibat dengan penyelidikan ataupun membuat produk inovasi, maka sasaran keberhasilan itu juga perlu diturunkan kepada ketua jabatan, kepada timbalan pengarah, kepada ketua jabatan dan juga kepada pensyarah-pensyarah. Jadi bermakna tebaran kepada sasaran keberhasilan berkenaan membentuk satu sasaran keberhasilan organisasi. Jadi di peringkat Kampus Datuk Razali Ismail kita meletakkan beberapa sasaran keberhasilan yang perlu dicapai lah di IPG Datuk Razali. Sebagai contoh, kita tetapkan 30% daripada pelajar kita perlu terlibat menghasilkan produk-produk inovasi. Kita tetapkan juga berapakah jumlah minat yang perlu dimenangi oleh warga kita, pensyarah dan juga pelajar dalam pertandingan-pertandingan inovasi. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya nak ucapkan kepada kawan-kawan saya, rakan sekerja saya yang berada di IPG Kampus Datuk Razali Ismail, kepada ahli-ahli MTKP, kepada Cik Aminuddin, timbalan pengarah saya dulu, sekarang ini menjadi rakan saya, dan juga kepada semua warga di IPG Kampus Datuk Razali Ismail kerana membantu saya menggerakkan organisasi mencapai sasaran keberhasilan yang kita sama-sama tetapkan. Dan sasaran keberhasilan tadi perlu distrukturkan mengikut struktur yang betul. Jadi di peringkat Kampus Datuk Razali Ismail yang berkaitan dengan penyelidikan, kawalan kepada sasaran keberhasilan yang tadi saya kata daripada pengarah, timbalan, juga menjadi sasaran keberhasilan kepada ketua jabatan. Ketua jabatan mana? Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi. Jadi bermaksud sasaran saya kalau saya kata 30% ataupun saya tetapkan sasaran 100 pingat yang perlu dimenangi, sasaran itu menjadi sasaran timbalan dan juga menjadi sasaran kepada Ketua Jabatan Penyelidikan dan Inovasi lah, PPI. Jadi saya bersyukur, saya di sana saya ada Dr. Yuslani binti Yunus yang saya kira dapat menterjemahkan apa yang saya bayangkan tadi dengan cukup baik dan berkesan sekali. Terima kasih banyak kepada Dr. Dr. Yuslani. Jadi sasaran-sasaran kita tadi saya sentiasa cakapkan dalam perhimpunan, dalam perjumpaan dengan pensyarah, dalam perbincangan dalam MTKP dan sebagainya, supaya sasaran tadi kalau kita saja yang ketahui, hanya ketua-ketua jabatan saja yang ketahui, kita tidak ada satu rasa kepunyaan. Jadi bermaksud sasaran itu perlu dikongsi bersama-sama oleh kita, oleh pengarah, oleh timbalan, oleh ketua jabatan, oleh pensyarah-pensyarah, bahkan oleh pelajar-pelajar juga, supaya kita nanti dapat bergerak pada satu hala tuju yang sama. Itu yang pertama yang saya tetapkan, yang kita buat pada peringkat awal. Bila berlaku itu, saya ambil masa 6 bulan. Tadi saya dah sebut, Dr. Nashita, kita jangan letakkan sesuatu perkara itu penting, tetapi kita letak itu perkara penting tetapi tidak segera. Kalau kita letakkan yang tadi itu penting,
kemudian dijadikan segera, dia akan menimbulkan stres pada diri kita. Ambil masa 6 bulan untuk saya buat OIC, observe dan inspect juga, kumpulkan maklumat-maklumat yang berkaitan, dan itulah yang saya sedang lakukan di IPJ Kampung Pulau Pinang sekarang, insya-Allah. Jadi yang keduanya doing the right things, doing the things right. Itu yang saya buat. Apabila dalam tempoh 6 bulan saya, oleh kerana saya nak menggerakkan penyelidikan dan inovasi, maka saya kena buat transformasi dari segi kepimpinan. Saya jelaskan ke mana sebenarnya ada tuju IPGM kita, apa yang akan jadi kepada IPG kita dalam tempoh 2-3 tahun akan datang. IPG kita nak menawarkan program-program yang berkaitan dengan masters, dan kita juga pengarah-pengarah merupakan academic leader di satu organisasi itu, dan timbalannya adalah program leader. Jadi oleh sebab itu, penyelarasan antara visi dan misi IPGM dengan visi dan misi IPG itu sangat penting bagi memastikan kita bergerak dalam satu hala. Apa yang saya buat, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh kerana kita nak gerakkan penyelidikan dan inovasi, maka saya membuat dalam tempoh 6 bulan pada tahun berikutnya 2019, saya antara keutamaannya ialah kita KJ-KJ yang mengetuai jabatan akademik tadi, kita pastikan salah satu kriteria yang adanya adalah mesti mempunyai PhD. Kerana tadi saya kata kefahaman kita tentang research dan sebagainya tadi membantu kita untuk kita menggerakkan organisasi kita ke arah yang ni. Bukan saya kata yang tidak ada kelulusan akademik tinggi tidak baik, tidak. Tetapi oleh kerana kita nak selaraskan dan kita nak pastikan organisasi kita tu dapat bergerak dengan baik, kita kena ada satu keberanian untuk membuat transformasi yang diperlukan. Dan saya di IPJ Kampung Datuk Razali Ismail, boleh saya katakan hampir 100% lah ketua-ketua jabatan akademiknya adalah yang berkelulusan PhD, grade 54 KUP, hakikinya adalah 48. Ada sebab tu, ada justifikasinya kenapa kita buat begitu. Jadi itu yang kita buat. Yang seterusnya saya cuba strukturkan semula aliran proses kerjanya, di mana tadi saya sebut hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan mesti dimulakan dengan jabatan PPI. Hal-hal yang berkaitan dengan pelajar dimulakan oleh HCP. Hal-hal yang berkaitan dengan latihan dikawal oleh KUPL dan sebagainya lah. Jadi itu perkara-perkara yang kita buat, dan di sana sebenarnya kita ada satu program khas yang kita laksanakan bersama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, yang kita rintiskan lebih kurang 31 buah sekolah yang kita namakan dia sebagai program NAT, Nukleus Amalan Terbaik, bertujuan untuk menyemarakkan lagi budaya penyelidikan dan inovasi, terutamanya dalam kalangan pelajar-pelajar kita. Sebab apa, matlamat akhir kita yang kita lakukan di dalam sistem kita adalah kita nak menghasilkan pelajar-pelajar yang mempunyai kompetensi yang kita maksudkan yang saya sebut tadi, dan juga akhirnya melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Jadi oleh sebab itulah kita jangan lari daripada setiap program kita yang kita buat. Jadi program NAT ni tuan-tuan dan puan, secara umum yang saya sebut ialah kita libatkan pelajar-pelajar dan juga pihak sekolah, guru-guru pembimbing dan juga pensyarah dan pelajar dalam satu tim untuk menghasilkan inovasi kepada apa yang telah kita rancang. Jadi adakah saya berjaya? Adakah kita berjaya? Saya pun tidak boleh kata ukuran kejayaan itu. Tetapi pada saya sekurang-kurangnya kita telah menggerakkan, kita telah berusaha untuk mewujudkan satu budaya di IPG Kampung Datuk Razali Ismail. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam tempoh pelaksanaan kepada apa yang telah kita laksanakan, hang kat sini. Mungkin dalam tempoh 2 tahun saya boleh tunjukkan sikit pada tuan-tuan dan puan-puan apa yang telah kita sama-sama capai di IPJ Kampung Datuk Razali Ismail ini, insya-Allah. Baik, jadi saya melihat bahawa oleh kerana tadi saya menceritakan saya perlu mewujudkan satu momentum, jadi alhamdulillah kalau saya lihat daripada data-data yang ada bermula daripada 2018, penyertaan pelajar dalam projek-projek inovasi pedagogi itu lebih kurang 110 saja. Tetapi ada peningkatannya di situ mengikut daripada tahun ke tahun, meningkat daripada 110 pelajar kepada 341 orang pelajar. Sehingga data 24 bulan Mei selepas saya keluar daripada IPJ berkenaan. Begitu juga dengan pensyarah yang mula menunjukkan minat untuk melaksanakan projek-projek inovasi dan juga penyelidikan. Dan apa yang lebih menyeronokkan di sana ialah pelajar-pelajar sendiri yang mencari pensyarah-pensyarah untuk membantu mereka
melaksanakan projek-projek inovasi, mendapatkan pandangan mereka untuk melaksanakan penyelidikan. Jadi dalam tempoh berkenaan lah tuan-tuan dan puan-puan, mungkin saya boleh kongsikan sedikit di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Di Pulau Pinang saya tak boleh lagi nak bercerita kerana saya baru saja di sana. Kita bermula pada 2018, jumlah pingat keseluruhan yang kita menang lah lebih kurang 37, dan kita jadikan itu sebagai satu TOV kepada pencapaian kita. Dan Alhamdulillah pada tahun berikutnya, berkat kesungguhan rakan-rakan kita yang berada di IPG berkenaan, kita telah pun berjaya meningkatkan jumlah pingat kita daripada 37 menjadi 122. 2020 meningkat lagi walaupun dalam keadaan pandemik, tapi pelajar-pelajar kita dia sanggup untuk membuat inovasi secara online dan sebagainya, sanggup menyertai pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pelbagai pihak. Dan sehinggalah pada tahun data sehingga 24 Mei, sehingga tahun 2021 kita telah pun ada pingat yang dikumpul oleh pelajar-pelajar kita dan juga oleh pensyarah kita sebanyak 132. Jadi kalau kita lihat dari segi taburan berkenaan tuan-tuan dan puan-puan, pada peringkat awal kita tak ada pun pelajar-pelajar kita yang memenangi platinum, tetapi 2 tahun kebelakangan kita ada bukan 10 orang pelajar kita, kumpulan pelajar kita yang memenangi platinum. Kemudian kita ada juga pelajar-pelajar kita yang memenangi pingat emas, pingat perak, pingat gangsa dan sebagainya. Rupa-rupanya kemenangan mereka, pingat-pingat yang diperolehi oleh mereka mewujudkan satu sinergi, satu keterujaan untuk pelajar-pelajar kita untuk terus menyemarakkan lagi kemahiran mereka bergerak dalam konteks inovasi di IPG. Dan Alhamdulillah dari sudut pengiktirafan yang kita tengok pada tahun 2020 lah kita IPG Datuk Razali Ismail telah pun memenangi satu anugerah. Saya ingat Dr. Nashita pun ada pada masa itu, anugerah kampus paling cakna berkaitan dengan inovasi. Kemudian pada tahun 2021 kita juga mendapat satu anugerah Hub Inovasi Teladan dalam International Digital Innovation dan Invention Challenge kat situlah yang dianjurkan. Kemudian pada tahun 2022 yang akan tahun depan, kita juga IPG Datuk Razali Ismail dipilih untuk menjadi tuan rumah secara bersamalah dengan PGN di dalam persidangan penyelidikan dan juga inovasi pendidikan dan juga Mind IPG. Jadi saya kira perkara-perkara macam ni ialah membantu kita dalam mewujudkan apa yang kita impikan di dalam visi dan misi kita tadi tu. Kita nak lahirkan guru yang kompeten dan guru yang berjiwa pendidik. Bermaksud sekarang ni saya sangat yakin insya-Allah kita semua di mana-mana organisasi, di mana-mana IPG, tumpuan fokus utama kita adalah kita nak lahirkan pelajar-pelajar kita yang mempunyai kompetensi dari sudut inovasi dan penyelidikan. Kita ialah orang yang membantu mereka. Kenapa? Kerana pelajar-pelajar inilah nanti yang akan keluar daripada sistem kita dan mendidik lebih ramai lagi pelajar-pelajar lain di sekolah di luar sana. Dan juga mungkin boleh membentuk satu budaya penyelidikan dan inovasi di peringkat sekolah dan seterusnya di peringkat negara kita. Jadi saya kira itu sepatutnya benda-benda yang boleh kita fokuskan dalam kita nak memastikan bahawa IPG kita sesuai, kita laksanakan program-program yang kita laksanakan, IPG kita tetap relevan dan kita pastikan program yang kita buat tadi dapat membantu mewujudkan modal insan yang memang diperlukan oleh negara kita. Saya ingat itu saja dulu Dr. Norita, dah tak banyak tadi Dr. Pur dah kata nak habis tu. Okey. Terima kasih Dr. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Azman. Memang kita leka ya masa sampaikan masa pun kita sepatutnya Dr. Azman sampai pukul 11, 1 jam je. Tapi bila saya tengok Dr. Azman dengan penerangan yang begitu menarik ya, yang syarat dengan ilmu, saya rasa saya pun tanya dengan kru, okey kita benarkan, kita lanjutkan. Saya teruskan juga kita punya perkongsian ilmu ini ya Dr. Azman ya. Jadi apa yang kita boleh dapat kutip tadi ya yang disampaikan oleh Tuan Pengarah Pulau Pinang ini ya, dan saya pasti IPG, warga IPG kampus Datuk Razali Ismail mungkin rasa kehilangan lah ya. Dan Pulau Pinang amat bersyukur dengan kehadiran Dr. Azman sebagai peneraju di sana. Apa yang kita boleh kutip tadi ialah antaranya perkataan-perkataan yang penting yang perlu kita sematkan dalam satu organisasi sebagai seorang pengurus ataupun pemimpin. Ada ruang perkongsian, kepunyaan dan keseronokan sebagai satu pasukan ya. Itulah dia punya antara kunci utama untuk kecemerlangan organisasi. Saya ingat doktor kita buka
kepada sesi soal jawab doktor ya. Kita ada berbaki lebih kurang 10 minit ini. Kita akan berhenti pada pukul 11.30 ya. Kita kutip satu soalan kepada para penonton di luar sana. Kalau ada soalan boleh diajukan. Boleh bercakap ya lepas ni ya. Saya dimaklumkan tadi kru kata lepas ni kalau Q&A boleh para penonton nak tanya boleh bercakap. Tapi yang ini ada satu soalan doktor. Saya ambil saya bacakan, tak tahu siapa yang menulis tapi agak memang menarik soalannya ini ya. Kalau kita untuk doktor jawab ya, soalannya berbunyi macam ni doktor. Okey. Dr. Azman ada menyebut appreciate staff itu penting. Tapi bagaimana menghadapi tanggapan negatif bahawa amalan memuji itu menimbulkan keresahan sesama staf. Mereka yang suka berprasangka iri hati sesama sendiri tapi akhirnya ketua disalahkan kerana suka memuji ini. Doktor ya, tadi bila doktor menerangkan tadi tak boleh bersangka buruk, kena ada kejernihan hati kan. Tapi bagaimana kalau ada dalam kalangan staf yang sebegitu doktor? Boleh doktor jelaskan? Okey, terima kasih. Saya ingat soalan tu menarik juga untuk saya ceritakan. Memang memuji secara berlebihan tu sepatutnya tidak boleh juga dalam mana-mana organisasi. Tetapi kita memuji kepada perkara yang betul. Sebab apa, kalau kita tengok kalaulah kita baca di dalam buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan sekalipun, kita jangan lokek untuk kita menghargai orang lain. Bermaksud sekarang ni jangan kita beza-bezakan antara A dengan B, antara B dengan C dalam memberi pujian berasaskan kepada kerja mereka. Jadi kalaulah kita merasakan bahawa orang tadi walaupun pada peringkat awalnya dia tidak menonjol, tetapi akhirnya dengan apa yang dia buat dan memang menepati dengan apa yang kita nak, maka apa salahnya kita memberi pujian kepada mereka. Begitu juga dengan orang lain. Bermaksud sekarang ni kalaulah kita memuji hanya kepada sekumpulan A sahaja, mungkin akan menyebabkan timbulnya perkara-perkara yang tidak harmoni tadilah. Tetapi kalau kata kita memberikan penghargaan yang sepatutnya kepada semua orang yang kita rasakan memang memberikan peranan, menunjukkan hasil kerja yang sangat baik, kenapa tidak kita gunakan pendekatan berkenaan untuk memastikan bahawa orang yang kita puji tadi itu sentiasa bersemangat. Tak salah sebenarnya memuji, tetapi memuji secara berlebihan dan tidak jujur itu yang menyebabkan timbul rasa bersalah, rasa salah. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, memanglah bila dia berkaitan dengan hati ini susah untuk kita selaraskan, maksudnya antara pandangan A dan pandangan B. Tapi kita menerima tadi dalam konsep keterbukaan, kita menerima itu pandangan-pandangan yang mungkin ada dalam kalangan kita dan sejauh mana kesanggupan kita untuk menerima pandangan berkenaan dalam membantu kita menguruskan organisasi itu perkara yang penting lah. Jadi saya kira pada saya sebenarnya memang betul lah, setiap orang itu berbeza. Tadi saya dah sebut, oleh kerana kita berurusan manusia, maka tanggapan mereka berbeza, jangkaan mereka juga berbeza. Makanya kita amalkan juga apa yang saya sebut tadi, pujilah dengan cara yang sepatutnya, beri penghargaan sebenarnya kepada mereka dengan cara yang sepatutnya. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin kalau kita menghargai orang lain, kita juga akan dihargai. Kalau nak kita dihargai, mulakan dengan langkah kita menghargai. Itu saja daripada saya, Dr. Nasir. Okey, terima kasih Dr. Azman ya, memang satu jawapan yang cukup tepat, tuntas ya, dan memang dalam model yang Dr. Azman dah terangkan tadi pun memang jelas ya, HSP ya, humanistik itu yang paling penting dalam apa-apa yang kita lakukan, haruslah bersederhana ya doktor, dan yang paling penting mesti ada kejernihan hati. Itu saya memang sangat seronok perkataan tu tadi ya, zero miracle apa tadi itu ya, memang kita kena bersihkan hatilah, termasuklah dengan berprasangka buruk inilah ya. Jadi saya ingat kalau ada soalan dari para penonton, kita boleh buka lagi ya. Para penonton kita boleh saya ingat kita boleh, penonton boleh bersuara bercakap dalam ni saya ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, kita ada soalan ni doktor ya. Okey, silakan.
Saya Dr. Faisal Haji Karim. Okey, silakan Faizal. Dr. Faizal. Dari IBA. Okey. Okey, di sini saya ada satu soalan. Minta pandangan ataupun langkah terbaik daripada Dr. Azman sebagai seorang ketua atau pemimpin. Perkara ini sering berlaku di dalam kehidupan kita sehari-harian, terutamanya di kampus. Sebagai seorang ketua atau pengarah, apakah pandangan Dr. Azman ataupun apakah langkah yang terbaik doktor akan ambil? Contoh, ada 10 perkara yang saya lakukan di kampus, 9 kebaikan yang telah saya buat, tetapi hanya satu saja kesilapan, sekali saja kesilapan yang saya lakukan, terus ketua ataupun rakan-rakan sekerja terus memandang rendah kepada orang ataupun pegawai yang melakukan sekali saja kesilapan ini. Sedangkan ada 9 lagi kebaikan yang telah dibuat ataupun dilakukan terus terpadam begitu saja. Jadi sebagai seorang pengarah, apakah langkah terbaik yang doktor akan lakukan? Apatah lagi kemungkinan besar apakah langkah doktor akan buat terhadap ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit atau sesiapa saja pegawai yang memegang sesuatu tampuk pengurusan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Faizal ya. Memang satu soalan yang cukup baik, cukup menarik ya Doktor. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari, dalam kita bertugas hari-hari ini sebagai pengurus, sebagai pemimpin, kita terlupa sebab manusia ini serba kekurangan, serba ada kesilapan ya. Kadang-kadang ramai manusia dia lebih suka benda yang menjadi isu ataupun yang tak baik daripada kebaikan. Ya, amat malang ya kalau 10 dalam 10 perkara, 9 kebaikan lenyap dengan satu kesilapan saja. Boleh Doktor ulas Doktor? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Faizal kan. Saya ingat satu soalan yang baik jugalah dan memang berlaku pun dalam organisasi kita. Kadang-kadang kita sebagai ketua, kadang pengarah atau ketua jabatan, kita membuat penilaian kepada anak buah kita berasas kepada apa yang berlaku pada masa itu. Sedangkan banyak lagi yang kita tengok kebaikan-kebaikan yang dibuat. Kalau kita tukar dalam bentuk persentage sekalipun, tuan-tuan dan puan kan, daripada 10 yang diceritakan oleh Dr. Faisal tadi, 9 yang dibuat tu baik. Bermakna 90% kebaikan ada pada Dr. Faisal berbanding dengan satu kesilapan yang mungkin tidak disengajakan yang dibuat oleh doktor lah. Dan mungkin juga kesilapan tadi itu bukan disebabkan oleh kesilapan, tetapi mungkin disebabkan oleh kurangnya maklumat yang dibuat dalam kita membuat satu keputusan. Jadi pada saya lah Dr. Faisal kan, saya melihat bahawa kalau apa yang diceritakan oleh Dr. Faisal tadi, Dr. Faisal sebenarnya merupakan seorang yang punya banyak kekuatan, banyak benda yang dibuat. Dan seharusnya saya tadi, kalau saya melihatnya, Dr. Faisal sebagai satu talent yang boleh kita sama-sama bangunkan untuk memastikan bersama-sama dengan pengarah menggerakkan visi dan juga misi yang dihasratkan lah. Jadi bermakna kalaulah ada kesilapan-kesilapan mungkin yang berlaku tadi, kita sebenarnya di peringkat pengurusan, kalau saya melihat, saya nak tahu sebenarnya apa yang menyebabkan punca tadi tu. Kadang-kadang kita membuat satu judgement kita berasaskan kepada maklumat yang tidak cukup. Kadang-kadang kita membuat keputusan kita, pandangan kita disebabkan oleh penceritaan kepada orang lain kepada kita. Dan kita tidak secara bersemuka sebenarnya berjumpa dengan Dr. Faisal. Jadi saya melihat ada keperluan untuk kita duduk bersama dan bersemuka.
untuk melihat apa sebenarnya yang berlaku, memahami dengan sepenuhnya konteks bagaimana perkara itu boleh berlaku, kenapa, apa pemikirannya yang menyebabkan perkara tersebut boleh berlaku. Jadi kalau kita memahami dan kita alignkan semula tadi dalam structure tadi, kita pastikan kerja kita mengikut structure yang betul, proses kerja yang betul, maka kita jelaskan kepada anak buah kita sebenarnya benda tu bagus dia buat, tetapi mungkin sedikit kita boleh baiki disebabkan oleh dia agak lari dengan tata cara, contohlah yang berkaitan keuangan dan sebagainya. Jadi dengan cara macam tu, perbincangan dua hala antara orang yang mengurus, ketua-ketua jabatan dengan orang yang diurus, yang orang yang dijangka membuat kesilapan, membolehkan satu komunikasi berlaku secara dua hala dan memahami kenapa dari sudut pengurusannya tidak boleh buat macam tu. Kenapa dari sudut orang yang nak membuatnya disebabkan oleh keterujaan mereka untuk melaksanakan sesuatu. Tetapi keterujaan ini perlu diselaraskan dengan peraturan-peraturan. Kalau kita boleh cantumkan, dapatkan keseimbangan antara keterujaan kita membuat sesuatu tetapi salah tadi yang disebut dengan keperluan untuk kita seimbangkan dengan keperluan pengurusan dengan tata cara yang betul, maka saya yakin apa yang kita buat tadi sebenarnya dapat kita perbaiki. Jadi saya melihat sebenarnya faktor terbesar yang menyebabkan perkara-perkara macam itu berlaku adalah disebabkan oleh kurangnya komunikasi. InsyaAllah komunikasi dua hala dan berkesan itu sangat penting. Kita jelaskan kepada mereka kenapa perkara ini tidak boleh dilakukan. Dalam masa yang sama jangan mematikan semangat anak buah kita untuk membuat perkara-perkara tersebut. Pastikan mereka terus berbuat baik pada apa yang perlu dibuat tetapi dengan cara yang betul. Itulah peranan kita. Pada saya kena ada komunikasi antara Dr. Faisal tadilah dalam konteks ni, Dr. Faisal dan juga mungkin dengan ketua-ketua jabatan kita. Jadi ketua-ketua jabatan kita tadi pun perlu memastikan dia juga menguasai TK yang saya sebut tadi, technical knowledge yang berkaitan dengan pengurusan. Jadi kalau kita ada ilmu berkenaan di samping dengan keupayaan kita untuk memberi keyakinan dan memberi penjelasan dan berkomunikasi dengan berkesan, insya-Allah saya yakin perkara-perkara macam tu akan dapat kita elakkan dalam organisasi kita, insya-Allah. Terima kasih Doktor, terima kasih Dr. Faisal. Okey, terima kasih Dr. Azman ya, harap menjawab apa permasalah yang diajukan tadi ya, dan saya nampak memang benarlah ya apa model yang doktor ketengahkan ini memang amat-amat sesuai diaplikasikan dalam organisasi. Sebab kalau kita lihat memang humanistik seperti doktor cakap tadi, humanistik itu yang sangat penting, dan apa yang perlu kita sebagai pemimpin dan juga orang yang dipimpin sama-sama kena ada sama-sama ada pemimpin dan orang yang dipimpin mesti ada penjernihan hati, jangan ada prasangka buruk, mesti jangan kritik orang. Banyak tips-tips yang Dr. Azman berikan tadi. Doktor, nampaknya masa memang amat-amat mencemburui kita doktor ya. Saya kata nak stop pukul 11.30 pun dah terlajak juga 2 minit kat sini ya doktor ya. Jadi kepada para penonton dan hadirin sekalian, memang satu perbincangan yang cukup menarik ya, dengan pandangan Dr. Azman, seorang yang masih muda lagi ya, yang menerajui IPGK Pulau Pinang sekarang ini, yang berwawasan lah ya, jadi ke arah kecemerlangan. Dan satu lagi yang saya suka tadi apa yang doktor katakan, sebagai seorang pemimpin mesti jelas visi dan misi, dan visi dan misi itu mestilah selari di semua kampus sampailah ke peringkat bawah, dan juga di peringkat IPGM mesti visi dan misi itu adalah selari ya. Kalau boleh saya ingatkan balik, kita sama-sama tengok apa visi dan misi IPG ini, iaitu sebagai peneraju kecemerlangan pendidikan guru dengan melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Ini kita punya visi dan misi ya. Para hadirin yang dihormati sekalian, sekarang ini saya ingat kita tak nak mengambil masa tuan-puan dengan begitu lama, walaupun perbincangan Dr. Azman ini saya rasa kalau 2 jam pun memang tak terasa ya. Kebosanan memang syarat dengan ilmu dan syarat dengan pengalaman yang boleh kita aplikasikan di tempat kerja kita. Jadinya para penonton yang dihormati sekalian, di skrin sekarang ini ada QR code untuk kehadiran. Saya mohon kepada para hadirin
untuk mendaftarkan scan kehadiran ini ya. Okey, saya ingat Dr. Azman, kita saya nak tutup kita punya majlis perkongsian ilmu kita ini ya. Bagi pihak IPGM terutamanya di bawah PPPL ya, di bawah pimpinan Timbalan Rektor PPL Dr. Yazid, saya mengucapkan berbanyak terima kasih atas perkongsian ini doktor ya. Dan kepada para penonton yang dihormati sekalian, mana yang baik kita ambil sebagai panduan, yang tips-tips yang telah diberikan tadi, mana yang boleh kita aplikasikan untuk kecemerlangan organisasi kita bersama. Baik doktor, saya ingat saya nak sudahi kita punya program ini dengan satu pantun doktor. Oh, okey. Boleh doktor, satu ke bolehlah dua doktor saya bagi ya. Okey, para penonton yang hormati sekalian, terima kasih sekali lagi. Saya sebelum saya mengundurkan diri ya, saya nak bagi pantun bubur selasih, ubi keladi, lemak manis, santan kelapa. Terima kasih, jasa dan budi selalu tersemat tiada lupa. Ya doktor, kepada para penonton yang dikasihi sekalian, terima kasih. Dan satu lagi last, pantun last saya iaitu nasi berlauk ayam sungguh sedap buat santapan di tengah hari. Perut pun dah lapar sebenarnya doktor. Kalau ada salah dan silap, mohon maaf, jangan simpan di dalam hati. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua. Terima kasih Dr. Azman. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih Dr. Nasir. Terima kasih Dr. semua.